Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga YouTube. Hari ini kita ada seorang tetamu jemputan, iaitu Encik Azlanita Firdausi bin Johor. Hari ini kita akan membuat satu pembicaraan tentang fotografi. Assalamualaikum guys, saya Azlan Johor daripada Santero Enterprise, bertapak di Sarawak, di Kuching Sarawak. Hari ini kita dah di-invite oleh Tuan Rozi kita ni. Sedia beliau akan introduce diri sendiri. Assalamualaikum guys, saya Azlan Johor, founder kepada Santero Enterprise, bertapak di Kuching Sarawak. My expertise is major in photography and videography, wedding, event, apa-apa yang berkaitan dengan ambil gambar, ambil video, semua itulah. Apa yang kita nak buat hari ini adalah kita nak membincangkan topik tentang fotografi dan videografi. Tapi tak tahu lah, tanya soalan dia macam mana, saya tukang jawab je. Baik, soalan pertama saya kan, apa yang membuatkan Azlan berminat dalam bidang fotografi ni? Macam mana permulaan saya minat dengan fotografi atau videografi ni? Kisah dia bermula pada tahun 2007, di mana saya ikut bapa saya ambil gambar. Dia adalah seorang fotografi profesional juga. Dari situ permulaan dia, di mana saya cuma pakai kamera biasa-biasa je. Lepas tu saya mula berminat 100% dalam fotografi ketika tahun 2009, di mana saya dah bergerak solo, ambil job seorang diri, Lone Ranger. Pada waktu tu harga cuma diletakkan dalam 350 kot. Bukan harga Yahudi lah waktu tu. So saya daripada 2007 sehinggalah pada tahun 2017 saya dalam fotografi, saya menambahkan bidang saya dalam seni videografi. Expand lah ke? Jadi saya expand business lah. Kira macam tu. So kenapa saya buat benda ni? Disebabkan dah diajar benda ni, memang dah masuk dalam jiwa, memang kita nak buat fotografi, videografi. Jadi itulah kenapa saya minat ambil gambar dengan video sampai sekarang. Dah 13 tahun lah buat, daripada 2007 sampai 2020. Ya macam tu lah. Sampai sekarang ni dah 13 tahun pegang kamera dengan Sepanjang 13 tahun membuat bidang fotografi ni, apakah cabaran-cabaran yang dilalui oleh Encik? Cabaran yang saya hadapi adalah permulaan dia kekangan kewangan, satu. Yang kedua adalah kekangan kepada ilmu, satu. Jadi yang ketiga adalah kekangan kepada tenaga pekerja, di mana waktu tim ditubuhkan, kita orang cuma ada 2 orang ya. Lepas tu kita pada waktu tu kita orang cuma dapat job dalam sebulan tu 1 ataupun 2 saja. Dan geng tim kita orang menaik disebabkan dia orang minat dengan gambar juga. Sampai sekarang kita orang dah ada 12 orang dalam tim kita orang. So boleh cover banyak job lah dalam sebulan. Dan dalam masa tu juga cabaran yang kita hadapi juga adalah bila kamera kita rosak, lepas tu masalah daripada hasil output, di mana customer lambat dapat apa semua tu disebabkan kekangan tenaga pekerja lah. Lepas tu sampai sekarang alhamdulillah kita orang dah implement semua kesilapan, implement semua cabaran tu dengan menambah baik sistem kita orang. So sekarang ni okey dah. Ada dah cabaran dia compete dengan geng-geng fotografer yang lain apa semua. Sebagai seorang fotografer selama ni, macam mana awak berjaya untuk stay relevant dalam bidang fotografi ni, dan ada tak apa-apa knowledge yang anda dapat share tentang teknologi fotografi? Untuk formula yang sentiasa relevan dalam bidang fotografi adalah kita orang sentiasa menambah baik kita orang punya kreativiti, sentiasa menambahkan ilmu. Kerana
bila dalam dalam bidang fotografi ni, dalam macam mana cakap, dalam apa? Segmen. Okey, dalam segmen fotografi ni kita orang sentiasa kita orang perlu sentiasa follow trend. Tu yang paling penting lah. Trend sekarang ni banyak kita kena apa? Kita kena ikut trend di mana gambar tu macam mana orang minat. Ada kalanya kalau contoh 2010, 2011 tu orang suka gambar terang-terang, gambar yang vibrant tinggi. Jadi kita ikut flow. Dan sekarang ni kita orang tengok trend orang suka gambar yang creamy, gambar yang ada gelap-gelap sikit. Jadi dia dah ada unsur mood, apa? Ada mood dalam gambar tu yang di mana dia menunjukkan ni tahun 2020. Macam itulah. Jadi itu adalah formula yang paling penting. Formula yang kedua adalah kita sentiasa kena pandai membuat marketing. Okay, contoh-contoh marketing yang kita orang boleh buat untuk servis gambar ni, kita expose diri kita, siapa kita. Orang takkan kenal kita kalau kita tak expose diri kita. Okey, yang keduanya adalah kita kena expose kita punya kreativiti, kita punya hasil output tu. Sama ada orang suka ke tak, apa semua. Kalau gambar tu tak ikut trend, tak boleh juga kita nak dapat market dalam pasaran bidang fotografi. Jadi benda tu kita kena keep in flow. Jadi memang sentiasa ikut je. Jadi yang ketiganya adalah kita kena ingat di mana customer kita ambil kita sebab kita buat servis fotografi. Jadi matlamat kita adalah kita kena ambil gambar yang terbaik untuk customer kita. Gambar terbaik. Jadi kita kena tunjuk di mana gambar kita tu adalah yang hasil yang terbaik yang kita boleh buat. Kalau boleh katakan, nak tanya, apa perbezaan macam mengambil gambar waktu zaman filem dulu dengan sekarang dah orang ambil gambar dalam keadaan digital? Zaman dulu kita pakai filem, tarik, letak bolong, tarik. Macam tu lah. Lepas tu kecak. Kita cuma dapat satu roll tu, kita dapat 36 gambar je. Setahu saya lah. Saya pernah ambil pakai kamera Nikon, tak silap. Nikon pakai filem. Jadi benda tu dia tak relevan di waktu sekarang lah. Dia memang dah mungkin masih diguna pakai untuk street fotografi, untuk mendapatkan hasil-hasil memang artwork yang berdasarkan filem look. Kita tak nak pakai digitalize. Masih ada sekarang. Jadi benda tu adalah teknologi masa dahulu. Sekarang ni kita orang dah ada kamera yang canggih dah. Kamera pun sampai dah 64 MB, 64 MP megapiksel sampai 52. Yang tu untuk bahagian gambar. Sekarang ni video pun sekarang kamera yang kecil sekarang ni pun dah boleh dapat 4K. Resolusi 4K. Lepas tu frame rate dia pula 120, dapat siap boleh buat slow motion. Jadi itulah teknologi sekarang daripada dahulu. Bila dahulu kita pakai filem one shot dah. Maksud dia orang kena sentiasa bersiap sedia. Sekiranya kalau salah tu memang dah menghabiskan modal untuk filem. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua dah pakai sistem simpanan memori SD card, SSD. Jadi diorang kalau dah silap buat recording ke, silap gambar ke, dah boleh delete direct ke apa semua. Jadi itu yang perbezaan daripada dulu, teknologi dahulu dengan teknologi sekarang. Kalau ambil bidang fotografi ni kan, kita ambil kira berapa banyak kos nak starting fotografi dan macam mana kita nak fokus supaya kita ada untung. Okey, sekiranya sebagai pemula untuk minat dalam bidang fotografi, untuk menjana keuntungan, benda yang paling penting adalah kreativiti. Kita pakai apa-apa barang pun tetap dapat hasil yang terbaik. Kalau kreativiti kita tu dapat mengalahkan kamera mahal pun boleh juga, tak ada masalah. Sekarang ni kalau nak jadi pemula tu, kos dia adalah satu dia kamera, yang kedua dia adalah gear dia, di mana speed light, lens yang kalau boleh ada prime lagi elok. Yang ketiganya adalah
Masa. Di mana masa tu adalah kita kena ambil ilmu. Itu adalah cost spending untuk masa kita. Contohnya kita ada bajet kita adalah 3,000 contoh. 3,000 untuk gear yang kita dah beli permulaan. Jadi macam mana kita nak dapatkan pulangan modal itu? Pulangan modal 3,000 tu dengan keuntungan. Jadi apa yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, saya beli barang, saya kira harga barang tu, saya akan bahagikan untuk dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun tu, kalau dah ada keuntungan contoh dia, barang tu harga dia 1,200. Maksud dia saya dapat saya perlu pulang modal tempoh setahun 100 setiap bulan. Jadi kalau job saya harga 3,000, sepatutnya memang dah pulang modal, tapi dengan tolak keuntungan lain lagi, dengan gaji pekerja lain lagi, benda tu kena ada pembahagian. Jadi untuk dapatkan long term decision, long term period untuk dapatkan keuntungan, saya buat dalam tempoh setahun. Pada zaman sekarang kan, banyak orang-orang yang buat fotografi ni, dia fokus pada wedding. Jadi macam apa teknik-teknik yang dapat diamalkan semasa buat shooting wedding tu? Apa yang orang perlu tahu? Okey, kita niche-kan kepada bahagian wedding Dalam fotografi banyak lagi segmen-segmen lain, tapi kita niche-kan kepada wedding dahulu. Untuk wedding, kalau kita ikut typical Malay punya tradition, kita ada tiga segmen kalau silap. Akad nikah, sanding dengan outdoor. Okey. Sanding dengan akad nikah tu, dia konsep penggunaan kamera yang sama, setting dia sama. So majoriti orang akad nikah dengan sanding ni dekat indoor, situasi yang di dalam keadaan dalam tempat, dalam rumah apa semua. Jadi setting dia tetap pakai, kena ada speed light yang cukup, cahaya yang cukup. Lepas tu kena ada lens yang kena standby lens yang memang wide dengan lens yang standard yang kita pakai, prime lens. Kalau saya memang standard, saya akan pakai 35mm dengan 50mm. Yang tu memang saya memang one whole day saya akan pakai. Sebab kita pakai lens macam tu, kalau kita nak dapatkan komposisi yang terbaik semasa majlis. Untuk indoor, teknik yang kita boleh pakai juga adalah sekiranya kita tak ada external lighting, kita mungkin boleh pakai in-body flash. Bukan flash dalam kamera yang speed light kita letak atas kamera. Mungkin kita boleh bounce, sekiranya ceiling dia putih, dinding dia putih, kita boleh bounce ke tepi sikit. Jadi untuk nampakkan kontur, jadi untuk nampakkan gambar tu lebih menarik . Then sekiranya dia orang ambil gambar akad nikah tu kat luar, sanding kat luar, lepas tu outdoor, jadi setting dia majoriti adalah sama. Cuma dia kena ada pengawalan cahaya. Ketika kalau cahaya matahari tu terang sangat, lepas tu tiba-tiba ada mendung pula, lepas tu ada hujan, dan tu kita kena ada ilmu macam mana kita nak setting kamera kita, pengalaman yang akan mengajar kita. Kita akan automatik tahu kawalan cahaya tu secara automatik daripada pengalaman. Teknik-teknik tu kita boleh, yang tu adalah basic. Okey, sekarang ni kita tengok ada fotografer di Malaysia ni, dia orang dah selalu banyak membuat gambar pakai cahaya daripada external flash, yang mana dia orang akan buat gambar jenis stroke. Gambar tu untuk nampakkan lebih banyak keunikan daripada ni. Macam contoh gambar stroke ni. Ini nampak? Dah nampak? Kita orang tak nampak. Ni nampak, tengok. Okey. Lepas tu gambar-gambar ni dia akan menunjukkan keunikan hasil seseorang fotografer tu, hasil seni dia daripada aktiviti dia orang lah. Contoh macam dia orang pakai stroke, lepas tu gambar yang pakai overexpose, gambar yang underexpose. Kadang-kadang gambar yang macam tu dia akan memberi kesenian yang tersendiri, akan menceritakan sesuatu yang tersendiri. Daripada situlah teknik yang diguna pakai waktu gambar kahwin lah, kena ada storyline juga. Tu lah yang pengalaman yang saya tahu untuk wedding fotografi. Tak banyak lah pengalaman saya. Itu je lah. Soalan terakhir nak tanya. Okey, sebagai seorang yang baru start bagi bidang fotografi ni, yang baru memula, apakah nasihat yang dapat diberi untuk pursue minat tu? Nasihat saya kepada yang berminat dengan gambar kat luar sana, just do it. Okey. Jangan malu.
Kalau kesilapan tu buat je. Kesilapan tu akan mengajar kita. Kesilapan tu akan menunjukkan apa kekurangan kita. Ikut kawan-kawan yang ada pengalaman yang lebih banyak, kongsi ilmu. Jangan kedekut ilmu tu tak akan bawa ke mana pun. Last sekali, sentiasa upgrade your creativity. Your creativity is most important dalam servis fotografi, videografi. Okay, that's all. Okay, so kita dah belajar tentang sedikit tentang fotografi. Maka jika anda nak teruskan minat buat videografi tu, silakan dan jangan give up. Kalau kita dah start buat tu, kita kena sentiasa belajar dan upgrade your creativity lah. Itu saja. So, peace. Yeah. Cut.